Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada muka surat 170 dari tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-7, iaitu ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa qala innama ittakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Sadaqallahul azim. Maka tiada jawapan kaum Ibrahim selain mengatakan bunuhlah atau bakarlah dia, lalu Allah menyelamatkannya daripada api. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan Ibrahim berkata, sungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang antara kamu dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari akhirat sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknat sebagian yang lain, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tiada bagi kamu para penolong pun. Para pendengar yang mati dan dikasihkan, Allah kembali membawa kepada kita kisah Nabi Ibrahim AS. Ayat yang lalu, ayat 17-19, dalam pendapat yang lain sebagaimana yang telah pun dikemukakan sebelum ini, sampai kepada ayat 23 adalah ayat sisipan, jumlah mu'taridah yang perlu disampaikan dan komentar yang ditujukan kepada kaum musyrikin Mekah berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim AS, yang mana penduduk Mekah ni merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan bapa kepada sekalian para Nabi dan merupakan contoh tauladan yang dibangga-banggakan oleh kebanyakan mereka. Kini setelah ayat mu'taridah atau i'tiradiyah ataupun ayat komentar itu, ayat sisipan itu telah pun cukup, kini kembali membawakan kepada kita kisah yang buktikan bahawa tiada perlindungan, pertolongan melainkan daripada Allah sahaja. Jadi akhir ayat tentang kisah Nabi Ibrahim yang dibawakan dalam ayat ke-17 yang lalu, bila Allah menceritakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizq wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ini menceritakan kata-kata dialog Nabi Ibrahim kepada kaum yang ingkar itu. Ayat selepas itu merupakan ayat sisipan, dipanggil jumlah mu'taridah, yang telah saya ceritakan yang lalu. Sama ada kata-kata itu ditujukan oleh Allah kepada Nabi yang untuk disebut Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi Ibrahim. Kini ayat yang datang, ayat ke-24 ni lanjutan daripada ayat yang ke-17, iaitu mendengar sahaja nasihat yang dikemukakan oleh Ibrahim AS, maka timbul rasa kemeluatan dalam diri di kalangan umat yang sesat ini, iaitu kebencian yang ada menyebabkan mereka berkata, kisah ni banyak disentuh dalam ayat-ayat yang lain, bagaimana disebut dalam surah-surah, contohnya surah Syu'ara, contohnya dalam surah Anbiya, contohnya disebut oleh Allah SWT juga dalam surah As-Saffat. Kisah Nabi Ibrahim ni seperti yang telah dinyatakan awal dahulu, Nabi antara yang paling banyak sebutannya dalam Quran, yang sebanyak 69 kali disebut oleh Allah SWT. Kalau kita lihat dalam surah As-Saffat, Allah menceritakan ayat ke-97-98, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka berkata, buatlah bangunan yang besar untuk melemparkan Ibrahim ke dalam api. Ini maknanya menggunakan lastik, manjanik namanya. Ini lastik yang besar ni ikat Nabi Ibrahim, kerana api yang dinyalakan pada hari itu disebut dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Jalalain. Oleh kerana pada hari itu Allah SWT telah menghilangkan fungsi api. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami telah berfirman kepada api supaya menjadi sejuk, bukan saja sejuk, selamat untuk Ibrahim AS. Maka setengah kitab tafsir yang mana rujukan mereka daripada Israeliat mengatakan bahawa seolah pada hari itu api ini la yantafi'u bihan nas, maka pada hari itu manusia tak dapat mengambil manfaat daripadanya kerana Allah telah menetapkan fungsinya tidak ada pada hari itu. Wallahu alam. Jadi sebutan kisah Nabi Ibrahim ini begitu banyak disebut dalam surah-surah yang lain. Begitu juga surah Anbiya yang pernah saya bawakan dalam tafsir di IKIM ini beberapa tahun lalu. Qalu hariqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Ni dalam ayat 68 hingga 70 surah Al-Anbiya. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat sesuatu kepadanya. Lalu Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Dan mereka hendak buat jahat kepada Ibrahim, maka kami jadikan mereka itulah orang yang rugi. Ini pemilihan perkataan dalam Quran memang sangat ajaib. Kalau tadi yang surah Safat yang saya bacakan, faja'alnahumul asfalin. Ini dalam surah Al-Anbiya Allah menyatakan
faja'alnahumul akhsarin. Apa beza asfalin dengan akhsarin ya? Kerana jangan lupa ayat surah Safat itu menceritakan mereka membina binaan tinggi dengan tujuan untuk mencampakkan Ibrahim AS di tempat yang tinggi itu masuk ke dalam api. Jadi mereka menganggap mereka ni hebat sangat, boleh bina bangunan yang tinggi, yang kukuh, dibangga-banggakan pencapaian dari sudut madi mereka itu, lahiriah fizikal itu. Nak hina Ibrahim AS mencampakkan ke bawah ke dalam api. Lalu Allah menyatakan faja'alnahumul asfalin, kami jadikan mereka itu yang berdiri rendah dan hina. Tapi dalam ayat ke-70 surah Al-Anbiya, pemilihan perkataan akhsarin, kerana sebelum itu Ibrahim AS telah menghancurkan patung-patung mereka dan mereka masa kerugian. Nak buat patung itu ada kosnya, ada masanya. Maka mereka masakan untuk menghilangkan kerugian itu, rasa keaiban yang menimpa mereka itu, bunuh saja Ibrahim, bakar. Lalu Ibrahim AS diselamatkan oleh Allah SWT, maka Allah menyatakan faja'alnahumul akhsarin, mereka rugi kali yang berikutnya dengan kerugian yang tak boleh tertampung langsung. Jadi mereka telah pun mengumpulkan kayu bakar ni daripada berbagai-bagai tempat. Bahkan ada seorang perempuan di kalangan mereka yang sakit, dia pun bernazar kalau sembuh dia pun nak bawa kayu api untuk bakar Ibrahim AS. Lalu mereka pun menuju ke tempat pembakaran yang sangat besar, meletakkan kayu-kayu itu dalamnya, membakarnya sehingga api menyala, berkobar tinggi. Tak pernah lah terlihat api sebesar itu berjaya dinyalakan. Setelah itu mereka meletakkan Ibrahim di atas manjanik, ni lastik besar ni, yang dibuat oleh seseorang daripada suku Kurdi seperti disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam Qasasul Anbiya. Jadi ini merupakan orang pertama yang buat manjanik. Kemudian mereka pun mengikat tangan Ibrahim AS, sedangkan Ibrahim ini mengatakan la ilaha illa anta subhanak rabbul alamin lakal hamdu wa lakal mulk la syarika lak. Ini doa ni kita baca dalam kesukaran tuan-tuan. Dan juga baginda mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini zikir baca waktu kita kesukaran, kesusahan, kesulitan, sempit, tak ada siapa boleh tolong melainkan Allah SWT. La ilaha illa anta subhanak rabbul alamin lakal hamdu wa lakal mulk la syarika lak. Tiada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Engkau, wahai Tuhan. Maha suci Engkau, Tuhan sekalian alam. Segala puji dan kuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Dan bila diletakkan di atas manjanik dengan tangan baginda diikat ke belakang, ucapannya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Daripada Ibn Abbas berkata, cukuplah Allah sebagai penolong kepada kita dan sebaik-baik penolong. Kalimah ini diucapkan oleh Ibrahim AS ketika lempar ke dalam api. Ini tafsiran boleh kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir surah Ali Imran ayat 173 hingga 174. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah pada mereka. Ternyata ucapan yang menambah kuatnya iman mereka dengan mereka menjawab, cukuplah Allah penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah. Mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Jadi bila Allah menyahut panggilan Nabi Ibrahim itu dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, jawapan Allah, kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadi kata Ali bin Abi Talib, firman Allah ni maksud, wahai api, jangan kau beri apa kemuratan pun kepada Ibrahim AS. Inilah di antara kehebatan yang ada pada Nabi Allah Ibrahim. Kata Ibn Abbas lagi dan juga Abu Aliyah, seandainya Allah tidak mengucapkan kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ni, kalau tidak ada wa salaman ala Ibrahim, tentulah Ibrahim AS akan merasa kesakitan yang amat sangat kerana api itu menjadi terlalu sejuk. Kalau bardan saja tidak ada salaman, maka tentulah Ibrahim AS akan kesakitan yang amat sangat, sejuk yang melampau-lampau kerana tiada keselamatan. Tapi bila Allah menjadikan dua ucapan di situ, dua perkataan itu bardan wa salaman, maka keselamatan untuk Ibrahim dan dingin. Jadi mereka tak memberikan kepada Ibrahim ni satu tekanan, lalu Allah telah memberikan kepada mereka ni penghinaan. Apa yang mereka lakukan itu nak menganiaya dan menzalimi, bahkan membunuh, merendah-rendahkan Ibrahim AS. Tetapi Allah telah meninggikan kedudukannya. Adalah berkaitan dengan kisah pembakaran Nabi Ibrahim AS ni, bahawa semua binatang pada ketika itu berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Inna Ibrahim lama ulqiya finnar ja'alatid dawabu kulluha tudfi'u anhu illa alwazagh fa innahu ja'ala yanfukhuha alaihi. Bahawa Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ibn Majah dan ada juga dalam Musnad, bahawa ketika Ibrahim AS dicapak ke dalam api ini, semua binatang datang berusaha untuk memadamkan api itu kecuali cicak. Binatang yang kecil ini cuba untuk berusaha meniup api itu supaya lebih besar dan tidak padam. La ilaha illallah, la hawla quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab itu Nabi telah merintahkan untuk membunuh cicak. Baginda bersabda, kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi salam.
Ini binatang kecil tapi mudaratnya bukan main lagi. Dia meniup api supaya api itu tidak padam yang bakar Ibrahim AS. Aisyah radhiyallahu anha pula berkata bahawa Rasulullah sabda, "Uqtul wazagh fa innahu kana yanfukhu ala Ibrahim AS an-nar." Bunuhlah cicak, kerana cicak ni adalah binatang yang telah pun meniup api ke atas Ibrahim supaya api itu makin menyemarak. Jadi Aisyah radhiyallahu anha juga telah berusaha untuk membunuh cicak. Dari Nafi' menceritakan bahawa ada seorang wanita masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan melihat ada tombak tersandar. Tanya kepada Aisyah, "Apa guna tombak ini wahai Ummul Mukminin?" Jawapan Aisyah radhiyallahu anha, "Kami menggunakannya untuk membunuh cicak." Inilah yang berkaitan dengan apa yang menimpa Nabi Allah Ibrahim selepas baginda telah pun menunjukkan kesungguhannya dan baginda telah mempertahankan Islam, berdakwah, dan nanti ada peluang kita akan lihat bagaimana Ibrahim AS telah pun berdebat dengan Raja Namrud yang merupakan seorang raja yang zalim, pemerintahan yang begitu lama, seorang raja yang berkuasa di dunia. Nyatakan dalam hadis menyebutkan bahawa ada 4 orang raja yang telah menguasai dunia, yang pernah mempunyai empire paling besar di dunia. 2 orang mukmin, 2 orang kafir. Yang mukmin ini ialah Zulkarnain dan juga Sulaiman alaihi salam. Yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar. Jadi ini juga satu perjuangan yang dilakukan dalam dakwah oleh Nabi Ibrahim AS. Dalam kitab tafsir mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ni selepas baginda selamat dari dibakar, maka anak saudaranya yang bernama Lut telah pun mengikutinya masuk Islam, dan begitu juga seorang wanita yang bernama Sarah. Setengah riwayat mengatakan bahawa Sarah ni merupakan adik kepada Lut. Sarah ni merupakan puteri saudara kepada Ibrahim, kerana Nabi Ibrahim ni ada beberapa orang adik-beradik, antaranya Haran. Maka ini merupakan saudara perempuan kepada Lut, sebagaimana disebut oleh Suhaili dan juga Al-Qutaibi daripada An-Nuqash. Mereka mengatakan bahawa pada waktu itu dibenarkan seorang lelaki untuk mengahwini anak saudaranya. Itu satu yang dibenarkan, tapi kata-kata ini tidak tepat sebenarnya. Seperti disebut oleh Ibn Katsir bahawa Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan wanita yang namanya Sarah ini bukan anak saudaranya. Baik, para pendengar rahmati dan dikasihkan, kita bincangkan kali ini untuk kita faham perjalanan hidup Nabi-Nabi Allah itu sesuai daripada ayat yang awal daripada surah Al-Ankabut, bagaimana cabaran, mihna, ujian datang dalam berbagai bentuk. Jadi Allah SWT menunjukkan sekelumit daripada kuasanya, bukan dengan cara yang lumrah yang biasa kita lihat, yang biasa kita tahu, iaitu api yang sepatutnya sifatnya membakar itu, tapi sebaliknya dia telah menjadi dingin, sejuk dan juga nyaman. Bahkan dalam kitab kita tafsir, contohnya dalam tafsir Al-Kamalain, kita dapat lihat bagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim ini tidak memberikan kesan. Yang pertama sekali, adam ta'thiriha fihi, api itu tidak memberi apa-apa kesan kepada Nabi Ibrahim AS. Wa thaniya ikhmaruha, wa thalitha insya'u raud ay bustan makanaha. Ni api ni sepatutnya sifat dia ada hangat, ada apa dipanggil sebagai bahangnya, tapi tidak ada semua. Dan yang ketiga, bagaimana Allah telah pun mewujudkan untuk Ibrahim AS dalam tempat dibakar itu, dia menjadi seolah-olah satu taman. Maka api yang mempunyai bahangnya, yang ada apa dipanggil sebagai abunya, baranya, maka semua itu tidak berfungsi. Sebaliknya tempat tersebut menjadi raudatun, tempat yang sangat indah, jam'uha raudun wa riyad. Jadi yang dirasai oleh Nabi Ibrahim AS ketika dibakar dalam tempoh itu seolah berada di satu taman yang indah. Ini disebut dalam kitab tafsir. Boleh kita lihat sebagai contohnya tafsir Kamalain, tafsir Jalain, Hasyiatus Sawi mengatakan antara tanda kekuasaan Allah dalam kes pembakaran Nabi Ibrahim itu, iaitu Allah telah menjadikan nikmat yang tidak rasai dan diceritakan kepada kita secara umumnya bahawa api yang sepatutnya sifat membakar itu ditukarkan fungsi menjadi sejuk dan juga nyaman. Jadi Allah mengabadikan ucapan kaum Nabi Ibrahim ini, bunuhlah dia, bakarlah dia. Dapat difahami sebagai satu cadangan satu pihak yang beri dua alternatif, sama ada bunuh atau bakar. Atau mungkin juga datang daripada satu usul, satu cadangan membunuh dengan pedang, dan yang lain mengatakan bakarlah dia dengan api. Apapun yang terjadi, yang jelas akhirnya mereka telah pun sepakat untuk membakar Nabi Allah yang mulia ni. Kerana anggapan mereka dengan membunuh dengan pedang adalah satu benda yang biasa dilakukan kepada mana-mana pesalah. Tapi nak melihat kepada kesalahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Ibrahim ini, begitu banyak patung-patung mereka yang telah pun dihancurkan, maka tentulah membunuh ni dengan pedang satu perkara yang tak sesuai. Jadi sepatutnya kena buat satu benda yang lebih luar biasa. Sebagaimana luar biasa apa yang dilakukan kepada patung-patung kita, maka luar biasa juga hukuman yang kita kenakan kepada Ibrahim AS. Jadi peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim ini merupakan satu mukjizat, iaitu di luar hukum alam yang biasa kita kenal. Dan kerana itu pula kita tak dapat mengetahui hakikat peristiwa itu. Memang perbahasan akliah berkaitan dengan peristiwa alam yang biasa terjadi
terjadi dapat kita jangkau melalui pengetahuan tentang hukum sebab dan akibat serta pengalaman seharian kita yang terjadi mangkali berkali-kali di hadapan kita. Tapi bagi peristiwa yang luar biasa yang hanya terjadi sekali, yang kita tidak tahu hubungannya dan tiada tempat untuk perbahasan akliah berkaitan dengan perkara ini kerana ia merupakan satu mukjizat yang Allah SWT jadikan. Paling kita dapat ingatkan bahawa hukum alam tiada lain kecuali ia merupakan rumusan daripada satu tanggapan yang bersifat kita pukul rata secara statistik, maka kita buat satu keputusan. Tapi dalam kes yang berlaku, ini merupakan satu mukjizat yang Allah jadikan pada Nabi-Nya Ibrahim AS. Sesuai dengan keadaan orang Arab yang mendakwa mereka ni keturunan Nabi Ibrahim, sekarang datang Nabi yang salah menceritakan apa yang dibawa oleh Ibrahim itu sebenarnya sama dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan cerita lanjutan daripada dakwah Nabi Ibrahim ini, iaitu diimani kepada baginda oleh Lut yang merupakan anak saudaranya daripada adik-beradik lakinya, bukan daripada adik-beradik perempuan seperti ditegaskan dalam tafsir Al-Jalalain. InsyaAllah kita akan lihat sesuatu kenabian ini, bagaimana perjuangan Nabi Lut untuk memerangi satu budaya amalan yang sangat menyimpang, iaitu kecenderungan untuk melakukan hubungan seks sesama jenis dan perangai-perangai buruk yang turut dilakukan mereka, sehingga disebut oleh Allah SWT dengan perkataan mereka membawa perkara-perkara fahsyat dan juga mungkar. InsyaAllah perkara ini akan kita huraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.